Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi kita di dapur Ibunda. Hari ni saya nak kongsikan resepi apam gula hangus yang lembut dan gebu seperti kapas. Resepi apam gula hangus ni sangat mudah disediakan dan bahan-bahannya amat mudah didapati, hanya menggunakan bahan-bahan yang ada di dapur kita. Mula-mula kita masak dulu gula sehingga keperangan dan masak gula ni hingga agak sedikit gelap untuk menghasilkan rasa berkaramel. Rasa tu yang akan menjadikan apam gula hangus menjadi sedap. Bila bahagian tepi dah keperangan, bolehlah dikacau untuk mengelakkan bahagian tepi jadi tak hangus dan pahit. Bolehlah dikacau sehingga gula larut. Bila gula dah cukup perang, bolehlah masukkan air panas. Time ni masukkan air panas hati-hati ya, sebab gula akan merecik keluar. Kacau sekejap untuk melarutkan gula dan air panas yang dimasukkan tadi. Bila gula dah sebati, tutup api dan salinkan ke dalam bekas. Air gula ni seeloknya masak 1 jam awal sebelum adunan dibuat. Dan biarkan air gula ni betul-betul sejuk. Sediakan telur. Pecahkan telur dan masukkan ke dalam jak pengisar. Masukkan susu pekat. Minyak jagung. Mentega, esen vanila, soda bikarbonat, tepung gandum, dan masukkan air gula karamel yang dimasak tadi. Kisar bahan ni sehingga sebati. Untuk satu adunan ni, saya kukus 2 kali. Tuangkan separuh adunan ke dalam jak. Ketepikan dahulu. Kemudian, sapukan acuan dengan minyak. Pastikan keliling acuan disapu dengan minyak sehingga rata untuk memudahkan kuih dikeluarkan bila dah masak nanti. Tuangkan adunan 3/4 ke dalam acuan. Jangan tuang penuh ya. Sebab adunan ni akan kembang dan tinggi bila masak nanti. Bila dah siap, bolehlah dikukus kuih ni. Pastikan air kukusan telah mendidih. Kukus kuih ni selama 15 minit. Selepas 15 minit, kuih dah masak, bolehlah diangkat. Kuih ni kembang dan gebu bila dah masak. Sementara masih panas, kuih ni saya keluarkan dari acuan. Keluarkan kuih pada acuan. Kalau kuih melekat pada acuan, bolehlah ditolak bahagian tepi seperti ni. Resepi apam gula hangus ni sangat mudah disediakan dan bahan-bahan yang amat mudah didapati, hanya menggunakan bahan-bahan yang ada di dapur kita. Apam gula hangus ni sangat lembut dan gebu seperti kapas
sangat sesuai dihidangkan bersama keluarga. Okey, untuk perkongsian saya kali ni, kalau anda suka dengan resepi ni, jangan lupa tekan like, subscribe dan share. Jumpa lagi di video yang akan datang. Untuk resepi kali ni, saya akan kongsikan resepi apam susu. Resepi apam susu ni sangat lembut dan gebu, walaupun dah sejuk. Rasanya sangat sedap. Kepada anda di rumah, bolehlah cuba. Sangat mudah disediakan. Hasilnya pasti menjadi pilihan anda di rumah. Jom tengok cara saya menyediakan bahan-bahannya. Mula-mula, sapukan acuan dengan sedikit minyak supaya apam yang dah masak nanti mudah dikeluarkan. Bila dah siap, bolehlah diketepikan. Sediakan baking powder dan masukkan ke dalam tepung gandum. Dan kacaulah baking powder bersama tepung gandum ni sehingga sebati. Bila dah sebati, bolehlah diketepikan dahulu. Kemudian, sediakan satu bekas, pecahkan telur, masukkan ke dalam bekas. Dan masukkan juga gula halus. Pukul gula dan telur ni sehingga sebati sahaja. Bila gula dan telur dah sebati, barulah masukkan overload. Kemudian, pukul lagi adunan ni sehingga kembang dan bertanduk. Sampai adunan ni kembang 4 kali ganda dari asal. Dalam resepi ni, saya akan berikan tips untuk menghasilkan apam yang lembut dan gebu walaupun dah sejuk. Caranya sangat mudah. Pastikan adunan ni dipukul sehingga kembang dan bertanduk atau adunan ni dipukul sehingga pekat kental seperti ni. Bila adunan yang dipukul dah kembang seperti ni, barulah masukkan susu full cream. Dan masukkan juga sedikit esen vanila. Kemudian, pukul lagi adunan ni cukup sekadar rata. Anggaran masa memukul 20 saat sahaja. Jangan pukul adunan ni lebih lama. Takut nanti adunan ni bertukar menjadi cair. Bila adunan yang dikacau dah rata, bolehlah masukkan tepung gandum sedikit demi sedikit. Jangan masukkan tepung gandum ni sekali semua ya. Takut nanti tepung gandum ni berketul-ketul di dalam adunan dan susah hendak diratakan. Bila tepung yang dimasukkan ke dalam adunan dah sebati, bolehlah kacau bahagian tepi menggunakan spatula dan kacaulah bahagian tepi sampai ke dasar sehingga sebati. Kacau adunan ni menggunakan kaedah kaut balik cukup sekadar rata ya. Jangan kacau adunan ni terlalu lama. Bila adunan dah sebati, bolehlah dibahagikan adunan kepada 2 bahagian. Untuk satu adunan ni, saya letakkan sedikit pewarna pink. Yang satu adunan lagi, saya biarkan warna putih. Adunan yang dah siap diwarnakan ni, dah sedia untuk dimasukkan ke dalam acuan. Okey, ni satu cara untuk masukkan adunan ke dalam acuan menggunakan sudu. Tapi saya lebih suka masukkan adunan ke dalam piping bag. Cara ni sangat mudah untuk kita pipekan adunan ke dalam acuan.
Bila adunan dah siap dimasukkan ke dalam piping bag, bolehlah sediakan acuan yang dah disapukan dengan sedikit minyak. Gunting hujung piping bag agak-agak besarnya ya, supaya mudah nak dipaipkan adunan nanti. Dan paipkan adunan warna putih pada setengah bahagian. Kemudian, bolehlah paipkan adunan warna pink pada setengah bahagian pula. Okey, ni caranya kalau saya nak cepat. Saya paipkan adunan warna pink pada semua acuan. Jangan risau, adunan ni tak akan meleleh sebab adunan ni pekat dan likat. Kemudian, bolehlah kita paipkan adunan warna putih pula. Buatlah sehingga habis. Adunan yang dah siap dimasukkan ke dalam acuan dah sedia untuk dikukus. Pastikan air kukusan telah mendidih ya. Kukus adunan ni selama 8 minit. Untuk mengelakkan air wap menitik pada kuih, pastikan tudung pengukus dibalut dengan kain. Selepas 8 minit, apam ni dah masak, bolehlah diangkat. Bila apam ni dah agak sedikit suam, bolehlah keluarkan dari acuan. Apam susu ni tekstur dia sangat lembut dan gebu. Rasanya sangat sedap. Pada anda di rumah, bolehlah cuba resepi ni. Sangat mudah disediakan. Rasanya yang sangat sedap, pasti menjadi pilihan anak-anak di rumah. Okey, untuk perkongsian kali ni, kalau anda suka dengan resepi ni, jangan lupa tekan like, subscribe dan share. Jumpa lagi di video yang akan datang. Untuk resepi kali ni, saya akan kongsikan resepi kuih Puteri Ayu yang sangat mudah disediakan. Jom kita sediakan bahan-bahannya. Mula-mula, kita sediakan kelapa parut putih. Masukkan garam ke dalam kelapa parut tu. Dan masukkan tepung ubi. Gaul semua bahan ni sehingga sebati. Bila semua bahan dah sebati, bolehlah diketepikan dulu. Sediakan acuan. Acuan ni hendaklah disapu kelilingnya dengan sedikit minyak supaya mudah kita keluarkan kuih bila dah masak nanti. Kemudian, bolehlah kita masukkan sedikit kelapa parut ke dalam acuan. Kelapa parut ni kita akan tekan-tekan di bahagian kelilingnya sehingga padat ke dalam acuan. Buat seperti tadi, masukkan sedikit kelapa parut ke dalam acuan dan tekan-tekan di bahagian keliling supaya kelapa parut ni padat di dalam acuan. Bila dah siap, bolehlah kita susunkan ke dalam loyang kukusan dan ketepikan dulu. Sementara tu, bolehlah kita buat air jus pandannya pula. Masukkan air ke dalam jak pengisar. Dan masukkan daun pandan yang telah digunting. Masukkan santan pekat. Kita akan kisar semua bahan ni sehingga halus untuk mendapatkan parti jus pandan yang pekat. Bila daun pandan yang dikisar telah halus, bolehlah kita tapiskan semua bahan ni. Air jus pandan ni bolehlah diketepikan dulu. Jom kita bancuh adunan pula. Masukkan telur ke dalam bekas. Dan masukkan gula halus. Kisar semua bahan ni sekejap, anggaran masa 10 saat sahaja.
Kemudian, bolehlah kita masukkan overload ke dalam adunan. Adunan ni kita akan pukul lagi sehingga kembang dan bertanduk sampai adunan ni kembang 3 kali ganda dari asal. Dan kaut balik di bahagian keliling supaya adunan ni sebati bila dipukul nanti. Untuk menghasilkan apam puteri ayu yang lembut dan gebu, pastikan adunan ni dipukul sehingga kembang dan bertanduk atau pukul adunan ni sehingga pekat dan kental seperti ni. Bila adunan dah pekat seperti ni, bolehlah kita masukkan santan pekat yang dikisar bersama daun pandan tadi. Untuk mencantikkan lagi warna kuih ni, bolehlah masukkan sedikit pewarna hijau. Kita akan pukul lagi adunan ni cukup sekadar rata. Jangan pukul adunan ni terlalu lama, takut nanti adunan ni bertukar menjadi cair. Kemudian sediakan tepung gandum. Masukkan baking powder ke dalam tepung gandum dan kacaulah tepung gandum ni sehingga sebati. Bila dah sebati, bolehlah kita masukkan tepung gandum ni sedikit demi sedikit. Jangan masukkan tepung gandum ni sekali semua ya. Takut nanti tepung gandum ni berketul-ketul di dalam adunan dan susah untuk diratakan. Kacau adunan ni secara perlahan-lahan sehingga tepung yang dimasukkan tadi sebati. Adunan yang dikacau ni dah sebati. Jika warna adunan terlalu cair, bolehlah tambahkan lagi sedikit pewarna hijau. Kacau lagi adunan ni cukup sekadar rata. Bila adunan yang dikacau ni dah rata, bolehlah kita masukkan adunan ni ke dalam piping bag. Bila kita letakkan adunan ni ke dalam piping bag, cara ni sangat mudah untuk kita paipkan adunan ni ke dalam acuan. Bila adunan dah siap dimasukkan ke dalam plastik piping bag, bolehlah kita paipkan ke dalam acuan. Paipkan adunan sampai hampir paras acuan. Jangan paipkan adunan terlalu penuh. Takut nanti adunan ni akan melempah keluar bila dikukus nanti. Adunan ni kita akan kukus selama 7 hingga 8 minit menggunakan api sederhana besar. Okey, kuih puteri ayu dah masak. Selamat menjamu selera. Jumpa lagi di video yang akan datang.